Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Permainan nombor pilihan kluster mahkamah. Sebenarnya, demokrasi bukan semata-mata nombor-nombor. Ia merupakan pernyataan kehendak rakyat yang berusaha keras termasuk tukang pacak bendera demi memenangkan calon mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membela nasib mereka daripada buruk menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Apabila calon-calon ini menang, maka mereka bertanggungjawab untuk memegang amanah yang telah diberikan oleh penyokong mereka. Demokrasi tidak pernah mengiktiraf kudeta. Apa yang dilakukan oleh Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang bersekongkol dengan pihak yang kalah iaitu PAS dan UMNO menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu bukan amalan demokrasi. Dalam hubungan ini, kenyataan Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof amat berketepatan dengan amalan demokrasi. Menurut beliau, semua 220 ahli parlimen mewakili suara rakyat. Kata Mujahid, jentera parti yang bertukus lumus untuk menangkan calon masing-masing. Menang atau kalah calon adalah atas keputusan rakyat. Sebab itu, ahli parlimen adalah wakil rakyat secara peranan hakikinya dan wakil parti secara semangatnya. Kini tiba masanya peranan hakiki kita sebagai wakil rakyat dizahirkan dalam menentukan bakal Perdana Menteri supaya di garis penamatnya hasrat rakyat dan kehendak rakyat perlu menjadi pertimbangan dalam kita membuat pilihan Perdana Menteri dari kalangan kita. Tindak tanduk kita terikat dengan kehendak maslahat rakyat yang memilih kita. Adalah satu pengkhianatan jika tindak tanduk kita ditentukan oleh habuan dan kepentingan nafsu, tegasnya. Rakyat masih ingat bahawa semasa berkempen pada pilihan raya umum ke-14, isu yang dibentangkan ialah mengenai kegagalan kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam tadbir urus negara serta soal integriti dan penolakan kleptokrasi. Kata Mujahid, kemenangan Pakatan Harapan merupakan natijah kesepakatan rakyat menolak pentadbiran rasuah dan budaya ahli politik yang mengamalkan cash is king. Bersatu menumpang populariti Pakatan Harapan yang dianggotai keadilan, DAP dan Amanah untuk merangkul kemenangan. Keputusan pilihan raya lalu adalah hasrat melihat sinar baharu memenuhi kehendak rakyat supaya kerajaan yang bersih, berintegriti dan bertanggungjawab dapat ditegakkan. Namun tak sampai 2 tahun, hasrat ini dibeloti oleh rakan komponen PH sendiri dan beberapa ahli parlimen kartel sehingga jatuhkan cita-cita dan harapan rakyat. Munculnya Perikatan Nasional atas pembelotan yang berlaku dibayangi dorongan kebencian kaum dan nuansa Melayu Islam yang pekat. Pembelotan ini tak akan berjaya tanpa persekongkolan dengan gerombolan yang dahulu mereka tentang dan gelar sebagai kleptokrasi. Komponen Perikatan Nasional dari UMNO, PAS, YB Lompat Katak dan lain-lain hanya berada secara kebetulan memastikan Mahyadin dapat berkuasa dan mereka dapat habuan sebagai balasannya, kata ahli Parlimen Parit Bunta itu. Menurut Mujahid, kerajaan Perikatan Nasional tidak fokus mentadbir negara, sebab itu ia goyah, lemah dan akhirnya dilabel rakyat sebagai kerajaan gagal. Semua kejadian natijah daripada kegagalan itu sudah menjadi sejarah buat Malaysia. Calon-calon Perdana Menteri kita tidak layak datang dari kelompok yang bersekongkol dengan kegagalan Perikatan Nasional, malah membiarkan kegagalan bertakhta selama 17 bulan. Calon Perdana Menteri perlu datang segar dari dapur atau fresh from the oven untuk menyuntik semangat baharu dan imej baharu serta membina semula kepercayaan baharu antara kita dan rakyat, tegas Mujahid. Malang sekali ahli parlimen di negara ini tidak berfikir seperti Mujahid. Malah ramai di antara ahli parlimen tidak berfikir seperti pengundi mereka pun. Oleh kerana itu, walaupun telah didirikan kabinet bersaiz XXXL, keadaan negara semakin tidak terurus sehingga ekonomi terus menjurus ke arah negara gagal. Tidak ada idea baharu untuk memperbaiki apa yang mereka dakwa sebagai kelemahan dan kegagalan Pakatan Harapan. Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat Ustaz Najihan Abdul Halim pernah menuduh bahawa DAP tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Kini tuduhan itu menimpa Perikatan Nasional sendiri. Mahyadin ingkar titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk membuka parlimen bagi membahaskan
ordinan darurat sebelum dirungkai. Pembatalan tersebut disempurnakan oleh Kabinet, kata Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tanpa perkenan baginda. Tanyalah domer kita, apakah rakyat boleh dipermainkan sebegini rupa? Apakah kita mahu ulangi kebodohan yang sama dan harapkan natijah berbeza? Soal Mujahid. Maknanya jelas, Perikatan Nasional yang dianggotai PAS tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Anak menangis kelaparan. Adakah pemimpin Perikatan Nasional dan kluster mahkamah mendengarnya?